Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar bab 1 Biodiversity, 1.2 Pengelasan Organisma. Okey, pengelasan organisma haiwan. Okey, dia terdiri daripada invertebrata dan vertebrata ya. Di mana invertebrata ni terdiri daripada yang tanpa kaki dan juga berkaki. Okay, tanpa kaki, dia mempunyai badan bersegmen ya. Dan juga badan tanpa segmen. Okey, yang berkaki ya, terdapat 3 pasang kaki ataupun lebih. Okey, yang vertebrata pula ya, terdiri daripada ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Okey, kita tengok satu persatu ya. Kita tengok dulu invertebrata yang terdiri daripada tanpa berkaki dulu ya, iaitu terdiri daripada badan yang bersegmen dan badan tanpa segmen. Okey, apa dia? Okey, badan tanpa segmen contoh dia ialah span ya. Okey, span yang binatang lah, bukan span yang basuh pinggan tu ya. Okey, buran ya. Ni semua hidupan laut ya. Planaria, siput, okey. Dan juga karang laut. Okey. Okey, bagaimana pula dengan badan bersegmen ya? Okey, ini adalah contoh dia, lintah, cacing pita dan juga cacing tanah. Okey, ciri-ciri haiwan invertebrata. Okay, haiwan invertebrata adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kebanyakan invertebrata tinggal di dalam air kerana air boleh membantu ya untuk dia menampung berat badan dia. Jadi kumpulan haiwan termasuklah serangga, laba-laba, siput, cacing, lipan dan udang ya. Dan kita boleh bagi pada dua lah. Tadi kita dah tengok carta dia, iaitu berkaki dan tanpa kaki. Okey, yang berkaki macam mana? Okay, dia mempunyai badan bersegmen, kulit dia keras atau mempunyai rangka luar. Bilangan kaki dia sama ada 3 pasang, 4 pasang atau lebih. Okay, contoh dia, ketam, rama-rama, sotong dan lipas. Okey, bagi haiwan vertebrata pula, okey, tadi kita dah tengok ya, sekarang kita kecilkan lagi. Iaitu tadi kita dah tengok yang pertama amfibia, ikan, burung, mamalia dan reptilia ya. Okey, apa ciri dia? Dia mempunyai tulang belakang dan dia adalah homokilotherma, iaitu dapat mengekalkan suhu badan mereka pada tahap yang tetap. Mana dia tak berubah dengan persitaran lah ya. Dan vertebrata poikilotherma ni pula mempunyai suhu yang berubah-ubah mengikut suhu persitarannya. Okey, yang pertama kita tengok ikan. Okey, ikan dah tentulah poikilotherma ya. Badan dia dilitupi sisik keras, mempunyai sirip dan ekor, bernafas melalui insang, bertelur, melakukan persenyawaan luar. Contoh dia dah tentulah pelbagai ikan lah. Ikan mas, ikan jerung, ikan tilapia dan lain-lain lagi. Okey, yang kedua kita tengok amfibia. Dia juga poikilotherma. Badan dilitupi kulit yang lembap. Boleh hidup di darat dan di air. Okay, anak dia bernafas melalui insang. Dan dia melakukan persenyawaan luar. Contoh dia, inilah kodok, salamandra dan
katak, ya. Okey, yang ketiga reptilia. Ciri dia. Dia juga poikiloterma, menghasilkan telur yang bercengkeram, bersisik dan berkulit keras, bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam, contoh ular, ya, buaya dan kura-kura. Ini anak buaya ni. Okey, burung homoiotherma, bernafas melalui paru-paru, badan dilitupi bulu pelepah, melakukan persenyawaan dalam. Contoh dia burung lah, ya. Burung gagak, burung belatuk, yang suka bunyi tu kan. Burung kakak tua, elang, ayam, itik, ya. Okey, dan seterusnya mamalia lah, ya. Mamalia yang ni kamu boleh tengok, ya. Dia adalah homoterma, bernafas melalui paru-paru, badan dilitupi bulu dan rambut, melakukan persenyawaan dalam, melahir dan menyusukan anak. Sebab tu manusia dikategorikan sebagai mamalia, ya. Contoh dia kelawar, gajah, singa, harimau, ya, orangutan dan platypus, ya. Banyak lagi lah contoh-contoh lain, ya. Okay, sekarang kita nak tengok pula pengelasan tumbuhan. Okay, tumbuhan, ya, terdiri daripada yang berbunga, okay, ini cantik bunga dia, dan tidak berbunga, ya. Rasanya kamu kenal pokok bunga apa ni, ya. Okay, yang tidak berbunga, ciri dia terdiri daripada lumut, okay, ni lumut, paku pakis dan conifer. Lumut membiak dengan menghasilkan spora, ya. Dan paku pakis pula membiak sama juga menghasilkan spora, ya. Yang ni angin boleh membantu pembiakan dia. Dan conifer membiak dengan menghasilkan kun. Okey, tumbuhan berbunga menghasilkan bunga dan akan menjadi buah dan mempunyai biji. Setiap biji mempunyai cotyledon. Okey, apa dia cotyledon? Iaitu makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih yang bercambah. Okey, ni dia lah, ya. Benih dia, ya. So, ini biji benih jagung, ya. Dia ada hanya satu saja cotyledon. Dan ini biji benih kacang hijau, dia ada 2 cotyledon, ya. Okey, kita tengok lagi ciri-ciri monocotyledon. Okey. Okay, akar dia serabut, ni akar serabut dia. Okey, daun dia berurat selari, ya. Seperti pokok jagung, ya. Ni pokok jagung lah, ya. Dan ini pokok padi, ya. Jadi kebanyakan tumbuhan ni adalah berbatang lembut. Okey, dicotyledon pula, ya, mempunyai daun berurat jejala. Ni yang biasa kita tengok lah, ya, urat dia, ya. Ni contoh pokok keembung. Akar dia akar tunjang. Okay, anda boleh tengok akar dia, ya. Jadi contoh-contoh lain ialah pokok-pokok yang biasa kita tengok lah, pokok buahan, ya. Durian, ya, mangga, manggis, ya, rambutan dan sebagainya. Okey, kita tengok perbezaan monocotyledon dan dicotyledon yang telah direngkaskan dalam jadual, ya. Okey, monocotyledon hanya ada satu sajalah benih dia, ya. Manakala dicotyledon ada 2. Okey. Akarnya berakar serabut, tadi kita dah tengok. Dan dicotyledon berakar tunjang. Okey, daun bagi monocotyledon berurat selari, dia memanjang, ya. Bergaris lurus, bergaris straight ke hadapan sajalah. Okey, dicotyledon daun berurat jejala, ya. Okey, batang kebanyakan, ya, monocotyledon berbatang lembut. Manakala dicotyledon, ya, batang dia batang berkayu. Okey, contoh pun banyak kita boleh lihat, ya, monocotyledon, pokok padi, pokok jagung, rumput, ya. Dan dicotyledon ialah pokok mangga dan
pokok rambutan. Okey, kita nak membina kekunci dikotomi haiwan. Okey, apa dia kekunci dikotomi? Ini adalah pengelasan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaannya. Dia dibina daripada beberapa siri kuplet yang terdiri daripada 2 penyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma tersebut. Mari kita lihat contoh kat bawah lah. Okey, kita tengok ikan bawal dahulu. Okey, pertama kita tengok adakah dia poikiloterma ataupun homeoterma. So, kita tahu ikan adalah poikiloterma, maka pergi ke nombor 2. Nombor 2 apa? Okey, sama ada dia bersisik atau tidak bersisik. Okay, ikan bawal bersisik, maka dia pergi ke nombor 4. Sekarang ni dia punya insang ataupun tidak. So, kita tahu dia ada mempunyai insang, maka itulah ikan bawal, kategori dia lah. Ayam. Okay, ayam pertama kita tengok dia sama ada dia poikiloterma ataupun homeoterma. So, ayam adalah homeoterma, Maka kita pergi ke nombor 3. Sama ada dia mempunyai bulu pelepah, ataupun tiada. Okey. So, ayam mempunyai bulu pelepah. Okey. So, itu adalah kategori ayam. So, begitulah seterusnya, sampai ke ular, Okey, seterusnya kita nak tengok bagi tumbuhan pula. Okey, kita tengok pokok jagung dulu, Sama ada dia berbunga ataupun tidak. Okey, pokok jagung kita tahu dia berbunga. Pergi ke nombor 3. Ni. Sama ada dia monocotyledon, satu benih, ataupun dicotyledon, dia ada 2. Maka dia adalah, kita tahu jagung mempunyai satu saja. Maka inilah pengelasan dia. Jadi anda boleh tengok jugalah contoh-contoh tumbuhan yang lain. Di manakah kekunci dikotomi dia lah. Jadi yang ni anda boleh buat latihan dalam buku teks. Latihan 1.3. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video ini dapat manfaatkan pada anda dan anda boleh faham tentang tajuk pengelasan organisma ini. Jadi kalau tak faham lagi, anda boleh berulang tengok. Okey. Dan setelah habis menonton, sila tekan butang like, subscribe and share. Jumpa lagi.